Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin. Saya muliakan muslimin, muslimat, hadirin, sahabat saya Syekh Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah pada hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama dalam berjuangan atau era nak berjuangkan iman kita, kokohkan iman kita, bagaimana sampai ke hadrat Allah dengan selamat. Kita hari ini memilih satu perkara yang amat mustahab, itu kita lakukan tiap minggu. Jadi sebelum terlepas, takut kita punya lama sampai di destinasi itu, kita mengambil di hari ini sebagai satu kecemasan untuk kita beramal. Sebab ini hari datang Arafah, datang sebelum hari di Zulhijjah, ya. Tak lama lagi sudah habis Zulqa'dah dan masuk Zulhijjah. Kita memilih satu amalan yang panggil antara salat-salat sunat yang perlu kita buat. Banyak sunat hajat, sunat istikharah. Tapi ada satu sunat yang Rasulullah SAW anggap sebagai satu peluang untuk kita menebuskan segala dosa. Satu amalan yang kita buat seminggu sekali saja, dia menganjurkan satu bertuah. Apa dia? Musuh kita tak nampak kita. Allah, bagus tu. Cantik tu, tak payah gaduh lah. Menjauhkan musuh kita daripada kita. Kalau tak nampak pun dia. Kalau pun nak kenakan kita apa-apa, tak sampai. Bermakna keampunan. Dosa yang lama yang menjadi kita tak boleh istiqamah, tak selesa. Musuh kita jauh daripada kita. Memberi kita tenaga untuk bersemangat untuk beramal saleh, istiqamah. Bukan itu sahaja. Bahkan nama kita akan tertulis dalam satu senarai nama ahli syurga. Yang masuk syurga dengan punca banyak zikir. Ya Allah, amalan ini banyak kelebihannya. Dia lama ke? Tak. Sekejap, 45 minit. Amalan apa tu yang 45 minit tu? Amalan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai bapa saudaraku, ala ahbuka, ala a'tika, ala u'allimuka. Siapa saudara ni, bapa saudara Rasulullah itu? Yaitu Sayyidina Al-Abbas. Dah tahu, pandai. Buat teka-teki dulu, suspend. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan yang rawi hadis ini Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Al-Imam At-Tirmizi dalam bab witir menyatakan hadis ini daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kelebihan yang banyak ini terkandung dalam 4 rakaat sahaja 2 salam kalau buat malam. Dan 4 rakaat itu 1 salam apabila kita melaksanakannya dalam keadaan siang. Kalau malam 2 salam. Bagaimana caranya? Dan apa rahsia-rahsia yang terkandung dalam amalan-amalan ini, dan bagaimana buat dengan cara sempurna yang mendatangkan hasil yang sempurna juga. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat, ada 2 riwayat salat tasabih, dipanggil salat at-tasabih, baru namanya, ya. Semua itu sebagai suspense supaya tengok apa yang kelebihan banyak itu salat tasabih. Salat tasabih, Sayyidina Rasulullah katakan, wahai ala utika ala abnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altu ghafara Allahu laka dhanbak awwaluhu wa akhiruhu qadimuhu wa hadithuhu khata'uhu wa 'amduhu sirruhu wa 'alaniyatuhu saghiruhu wa kabiruhu tusalli 4 rakaat. Terjemahan muqaddimah ini Sayyidina Rasulullah bagi tahu, adakah kamu nak tahu
satu amalan yang menjadi kamu layak untuk diampuni dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil atau besar. Dosa kecil atau dosa besar. Itu bermakna masuk dalam dosa besar. Yang lama atau yang baru. Yang sengaja atau tak sengaja. Yang terang atau sembunyi. Semua dosa ini dulu, kini dan akan datang. Ya Allah, banyaklah kelebihan itu. Apa salawat ini? Salat tasbih. Salat 4 rakaat. Tiap rakaat baca Al-Fatihah dan surah pendek. Nak panjang? Bagus. Kalau sendirian. Tapi jangan jadi imam, lepas tu baca surah panjang. Jadi orang taubat. Tak akan datang masjid lagi. Ya. Itu Sayyidina Rasulullah bagi tahu Muaz. Bila dia baca panjang, orang pergi komplain. Dipanggil, dia marah Rasulullah. Dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah merah dia punya. Dia dengar, ya Muaz. Apa Rasulullah? Afattanun anta? Adakah kamu nak buat fitnah? Nak menjadi orang tak suka kepada buat amalan dekat masjid? Kalau kita dalam surau ini, baca, orang nak pukul 2 nak masuk kerja, kita cakap sama pukul 3. Habislah, tak payah datang lagi lah. Orang tak akan. Macam itulah juga Sayyidina Muaz, baca lama-lama, sedap, dia rasa banyak pahala, tapi orang ada urusan. Dia katakan salat 4 rakaat. Tiap rakaat baca Fatihah dan surah pendek. Surah yang dianjurkan banyak. Ringkasnya Ad-Duha, Alam Nashrah. Rakaat 3 dan 4 baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Kalau sembahyang pukul 3-4 pagi itu dikira malam ke dikira siang? 3-4 pagi. Itu malam. Selagi mana subuh tak keluar, dipanggil 3 suku malam. Sahar, suku malam yang terakhir. Itu yang paling mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dalam salat itu buat tasbih. Bagaimana cara dia? Tiap situasi dan keadaan baca zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali, kecuali berdiri. Kecuali qiyam, berdiri tegak. Orang kata itu baca 15 kali selepas habis Al-Fatihah. Dan kita semua mungkin tahu, tapi perlu tazkirah, perlu kita ingat, perlu kita buat rancangan, perlu kita tahu kelebihan, perlu bakarkan semangat, perlu kita untuk mencari masa untuk buat sebelum habis umur, tapi kita tak buat. Dah tahulah dia baik, dia ada kelebihan dia, tapi kita tak buat. Cara dia, selepas Fatihah dan surah pendek, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa boleh baca la haula la quwwata illa billah al-aliyyil azim kalau mampu. Tapi kalau kita berjamaah orang biasa, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata, habis. Jadi itu sebab ada orang ramai dia pakai hadis ni saja sampai dalam hadis subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 tasbih. Di Arab dia tak keluar suara. Kalau di kat sini anak kita dah sudah ikut. Orang sujud lama dia tidur lah tu. Habis rakaat 4 baru dia naik. Jadi kita ada kelonggaran untuk baca secara terang beramai-ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tak nantuk. Sudah rukuk 10 kali, bila i'tidal 10 kali lagi, ini 35. Tiap rakaah ada 75 tasbih. Bila kita sujud selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baru kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Istirahat antara dua sujud, tasbih 10 kali. Sujud kali kedua, selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, zikir dan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Berapa kali? 65. Ada 10 lagi. Sebab 1 rakaat 75. 2 rakaat 150.
3 rakaat. Yang macam mana orang bank ni? Semua pakai kalkulator ya. Kalau 4 rakaat 300 zikir. 300. Jadi kalau ada satu kali kita lupa, macam kita imam kau atau imam furadi, kita baca Al-Fatihah surah Bid, Allahu Akbar, masa rukuk ingat, macam mana nak batal balik? Tak boleh. Tak boleh tinggal yang fardu untuk yang sunat. Kita tambah zikir dalam rukuk, apa zikir yang tinggal dalam qiyam. Jadi selesai. Ya? Macam salat raya juga. Rakaat pertama tak sambat, itu rakaat kedua. Kita kalau salat bersendirian, jadi kita selepas nak bangun untuk rakaat kedua, kita duduk istirahat sikit. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar 10 kali. Itu boleh jadi campur semua 75 kali. Rakaat kedua sama juga zikirnya, tapi ada tinggal 10 juga. Bila kita nak buat sebelum tahiyat, ada orang buat selepas, tapi dianjurkan, memanglah tak salah. Yang penting sempurnakan 150 dalam 2 rakaat. Sebelum tahiyat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, baru at-tahiyatul mubarakat salawat tayyibah. Takut kalau tahiyat kita tak sama laju. Ada orang baca Fatihah sekelip mata saja dah sudah. Amin. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu sebab imam sudah rukuk, sudah i'tidal dan sujud, orang masih lagi baca Fatihah. Salah. Tak boleh tinggal imam 2 rukun, batal salat. Tak boleh mendahului imam dan tak boleh melambat daripada imam. Kalau 1 rukun masih lagi ada kelonggaran. Kalau 2 rukun, itu dalam bab adab imam dan makmum dan adab salat jamaah dan adab itu salatul Jumu'ah. Perkara ni memanglah tak boleh nak tinggal imam 2 rukun atau lebih daripada imam. Bermakna kita buat awal lebih daripada ni ya. Lagi dia belum rukuk, kita rukuk. Masih lagi dimaafkan. Kalau 2 rukun confirm memanglah salat kita batal. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, khalas sudah tahu cara ni 2 rakaat. Salat 2 rakaat lagi, tapi salam 2 rakaat sudah salam. 2 rakaat lagi, salam lagi. Bermakna 4 rakaat 2 salam, tapi buat niat tiap malam. Ya Allah, Rasulullah ajar niat tiap malam. Ya. Tiap malam buat tasbih. Dia ada satu kelebihan yang diceritakan oleh Imam Ghazali akan mendatangkan ketenangan hati, kesenaran muka. Pakai kosmetik banyak, tapi saat dah salat tasbih, orang yang tasbih lagi cantik. Ya. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang dalam mimpi Imamul Ghazali dan menyatakan barang siapa tak baca Ihya, dia bukan orang ahya. Apa itu Ihya dan ahya? Ihya menghidupkan agama, menghidupkan hati dengan agama. Al-ahya orang yang hidup. Bermakna orang tak baca Ihya, tak ada hidupan hakiki. Dia makan minum macam makhluk yang lain. Tetapi kalau ada baca Al-Ihya, dia memahami rukun yang dia buat. Salat bila rukuk apa maknanya? Bila tawaf apa maknanya? Bila kita sudah tawaf, ada 7 anggota, mensyukuri nikmat Allah dan menyatakan kami minta maaf ke atas kesalahan yang dilakukan oleh 7 anggota badan ini. Kita bila tawaf, mensyukuri nikmat Allah, Allah memberi kita bintang-bintang yang bintang ini ada memberi rasa kepada buah-buahan. Tanam ladang yang sama, air yang sama, tukang kebun yang sama, tapi rasa berlainan. Siapa memberi? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui cahaya bintang malam. Jangan fikir cahaya malam itu sahaja menghiasikan langit saja. Tak, banyak kelebihan bintang itu. Bintang-bintang itu memberi rasa kepada buah-buahan, sayur-sayuran, ada pahit, ada masin, ada tawar. Itu semua melalui icar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tahu, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Bermakna boleh tahu mana utara, mana barat, mana selatan melalui bintang-bintang dulu. Tak ada, mana ada kompas dulu.
Dan ada kelebihan lagi kepada bintang-bintang yang perlu kita syukur Allah bila kita tawaf. Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kita dalam surah Tabarakallazi biyadil mulk, surah Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami menghiaskan langit dengan bintang-bintang, tapi bukan hanya hiasan kosong, tapi ada banyak faedah, antaranya merajamkan jin yang melambau dan syaitan yang sudah mengacau dan buat bermahrajalela. Orang gunakan sihir, gunakan jin, atau iblis dia yang menggoda orang untuk buat masalah, itu tak boleh dikawal melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kawal dan berkuasa untuk merajamkannya. Kenapa dia panggil asy-syaitanur rajim? Sebab dia akan, anaknya akan dirajam, dibunuh dengan bintang-bintang yang Allah akan hantar dia. Tengok dekat langit tiap-tiap malam, tengok macam itu bintang-bintang bunuh diri ya. La ilaha illallah. Tengok dia turun habis, cahaya dah habis. Gimana ni? Ada bunuh satu marid atau satu syaitan, ifrit jin yang bermahrajalela, tak ada orang berkuasa untuk mengawalnya. Dengan perbuatan manusia atau dengan gaya jin sendiri. Wahai baciku, bila Rasulullah bagi kepada baci dia, bermakna dia bagi kepada orang yang dia suka. Salat tiap malam tak mampu, tiap minggu sekali tak mampu, tiap bulan sekali tak mampu, setiap tahun sekali tak mampu, jangan mati tak ada salat tasbih. Bermakna ni ada macam satu permintaan Rasulullah supaya kita diberulehi kelebihan tertentu. Kenapa kita rugi? Rugi oleh kerana syaitan sudah bisik kepada telinga orang-orang Wahabi, orang bagel diri ni Salafi. Saya pernah dengar cerita ini dalam Masjidil Haram. Semua orang salat tasbih buat bid'ah, dan dia bukan dapat pahala, bahkan dia dapat dosa. Siapa bercakap ini? Seorang ulama besar. Tak apalah, dia punya mazhab lah, dia punya pendapat, dia tak jumpa hadis ni lagi ke? Tak boleh sangka baik. Tapi malah dia katakan semua Asia Tenggara ni, Syarqa Asia tu semua amalkan dengan sunat tasbih. Dia kata tak ada. Sedangkan hadis ini dalam Tirmizi, dalam kitab di tangan tuan-tuan, iaitu Hidayatus Salikin. Bukan saja ada di riwayat Ad-Darqutni, juga ada hadis ini. Dan dalamnya salat, bukan dalamnya maksiat, sembah atau beribadah kepada selain Allah. Tapi mereka anggap ini sebagai satu amalan tak boleh buat sebab bid'ah, kita reka. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali sendiri, siapa yang salat tasbih ini? Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Syekh Al-Qashash, ya, Masyayikh Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, la ilaha illallah, banyak ulama, Syekh Tajuddin As-Subki, ya, banyak ulama. Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya Allah ya Rabbi, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia salat. Tapi datang orang, Syekh Abu Talib Al-Makki yang dirahmati oleh Allah, mengarang kitab Qutul Qulub. Dia mendatangkan dalam kitabnya Qutul Qulub kalam Syekh Ahmad Al-Qashash Al-Madani yang dirahmati oleh Allah. Apa kalam itu? Yanbaghi al-muta'abbidi an ya'mala bihadis Ibn Abbas. Apa kalam Syekh Al-Qashash, kelebihan salat tasbih? Dengar baik-baik insya-Allah. Faedah dan kelebihan salat tasbih amat banyak. Kita ada ceritakan sikit. Marilah dengar kata ulama qurun yang awal. Antaranya disebut oleh murid Syekh Ahmad Al-Qashashi di dalam risalah niya membicara sebahagian tasbih, dikatakan kalam ini dia nukilkan daripada Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghazali, saudara kepada Imam Ghazali, abang dia. Yang menjadi punca Imam Ghazali tinggal ilmu zahir dan belajar ilmu ihsan dan ilmu batin. Dulu-dulu Imam Ghazali dia salat.
Abang dia belakang, makmum. Tiba-tiba dia mufarakah. Selepas Imam Ghazali habis, Imam Abi Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, tapi yang lain itu Ahmad. Dia katakan, kenapa mufarakah saya? Abang, saya buat salah ke? Adik dalam keadaan salat dia berlumuran darah. Bagaimana sah salat anda? Mana baju semua ilun, mana ada darah? Kopiah kamu ada darah. Jubah kamu ada darah. Mana? Kamu dalam salat tadi nak ingat dan susun ayat untuk mengajar wanita selepas salat basal darah haid. Tak malu ke berhadapan dengan Allah sedangkan kamu fikir benda lain? Walaupun benda ni ilmiah, ni nak mengajar orang. Tapi tak boleh. Bagaimana kamu tahu saya fikir perkara ini? Apa, ilmu kamu tinggi, saya ni belajar tasawuf lah. Tasawuf? Belajar tasawuf ini wajib dalam Islam ke? Sebenarnya, bila Sayyidina Jibril datang, tanya Rasulullah tentang 3 ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi dengan cara tak langsung. Apa itu Islam ya Rasulullah? Salat, siam, zakah, haji. Apa itu iman ya Rasulullah? Beriman dengan Allah dan kitabnya, malaikatnya, rasulnya, hari kiamat dengan qada dan qadar. Daripada 2 jawaban ini datang ilmu fiqh dan ilmu tauhid, usuluddin. Tapi dia tanya dia lagi, apa itu ihsan? Al-ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah macam kamu nampak Tuhan. Kalau kamu tak nampak Tuhan, mesti kamu yakini diri bahawa Tuhan nampak kamu dalam segala keadaan. Ini namanya ilmu muraqabah. Kita perhatikan dan mengetahui dan yakin bahawa kita diperhatikan oleh Allah sepanjang masa. Bagaimana kita nak hidupkan itu dalam hati kita? Kalau ada, malah kita kurang maksiat, kurang buat salah. Selalu profesional dalam segala-galanya. Tapi selalu, tiap-tiap orang, tiap manusia, dia lupa. Dia hidup dengan anak, dengan ini. Buka TV, buka telefon. Kalau sepanjang masa kita ada benda ni, iaitu muraqabah, kita tak buat maksiat. Jadi, Imam Ghazali sudah mahir dalam ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Tapi dia tak tenggelam dalam ilmu ihsan, ilmu akhlak. Dia nama sama, akhlak, ihsan, tasawuf. Semua ini ilmu tazkiyatun nafs, mendidik diri. Ilmu yang kita belajar dalam kitab ini sekarang. Kalau mana salat Jumaat, apa adabnya? Salat sunat duha, apa adabnya? Bukan wajibnya dan sunatnya, adabnya. Jadi tasbih ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menhadiahkan satu cara ini, amalan untuk Nabi Muhammad bagi kepada umatnya supaya berulih apa? Satu, tujibu ta'siran aziman fi taskhiril qulub. Orang salat tasbih, orang mesti dengar cakapnya. Taskhirul qulub. Apa taskhirul qulub? Bermakna orang bercakap, yang lain tu ada beriman. Terima. Dia tak bantah. Kita bercakap, satu orang jawab sebelum. Kenapa? Tak mau terima lah. Tapi bila ada salat tasbih, sekurang-kurangnya seminggu sekali, digalakkan hari Jumaat, siang dia buat sekali, malam buat sekali. Cukup hari Jumaat dah. Kita cuti kan? Sini tak ada cuti ya. Ini baru pada Arab. Sana dia tak boleh kerja hari Jumaat, anggap salah. Nak salat hari Ahad, salat hari Ahad. Tak salah. Dan dia pun 45 minit dengan relax. Bila relax sangat memang 45 minit. Kalau laju setengah jam. Salat berjamaah lagi bagus. Dengan keluarga. Allah, suasana bila salat tasbih berjamaah ni dengan keluarga, Masya Allah, seronok sekali. Kalau dalam jamaah masjid, lagi bagus.
Sebab menggalakkan untuk ramai menyertai. Mungkin dia tak tahu, mungkin tidak semangat. Itu sebab salat jamaah dilebihi daripada salat bersendirian 20. Dia 27. Kalau di kat rumah, satu saja. Syekh Al-Qashashi menyatakan bahawa dia akan menjadi hati orang-orang, dia tunduk kepada kita. Masya Allah. Masya Allah, satu amalan dalam Islam. Bukan amalan bertuah-bertuah nenek moyang kita ke. Tak ada. Ini amalan dalam Islam. Salat tasbih. Tak payahlah pergi kepada bomo. Buat cerita tak betul. Itu apa nak bagi tunduk orang. Tapi taskhirul qulub. Dia tak panggil tunduk. Ya? Dia dalam bahasa Arab taskhirul qulub. Bermakna hati orang ada penerimaan terhadap pandangan syadangan kita. Dua. Bukan itu saja. Menjadi roh-roh dalam raga manusia sekeliling kita, dan roh-roh yang sekeliling kita ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada roh-roh sekeliling kita, makhluk-makhluk yang kita tak mengetahuinya. Dia tak akan kacau, dia akan tunduk juga kepada kita. Dan dia juga salat yang hebat oleh kerana dia mentenangkan hati. Insyirahu as-sadri. Insyirahu as-sadri. Itu bab salat tasbih dalam satu judul. Faedah dan kelebihan salat sembahyang tasbih. Wa ijra'ul lisani wal qalbi bil hikmah. Ada orang duduk bercakap 1 jam kita tak faham satu bata pun. Saya ada kawan baik sekali. Dia berhenti kerja. Dia guru bahasa Malaysia. Berhenti kerja. Oleh kerana belajar tak faham apa-apa. Gagal semua. Dia katakan saya ambil keputusan. Letak jawatan. Saya kesian lah budak. Dia cakap laju. Dia fasih. Rizki dia punya kelajuan. Fasih rizki bukan bercakapan. Tulis idea. Orang hebat. Tapi bila bercakap, orang tak boleh faham. Itu apa tu? Wa ijra'ul lisan wal qalbi bil hikmati wal hifzi min al a'da. Sayyidina Musa bila berdoa dia cakap apa? Oh Rabbi syrah li sadri, bermakna dalaman jiwa baik. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Cantik tu. Orang dah urusan dia mudah dan hati dia terang. Waj'al li wadhiran Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ada orang lidahnya tersimbul, ada simbol dia seolah-olah macam terikat. Saya nak Allah ada tak? Ramai kesian. Doa lah alam nasrah tu. Sayyidina Musa memalah dia bercakap bukan gegap tapi dia kuat, tegas sangat. Sebab bercakap orang takut. Dia katakan kalau Harun dia lembu, dia cakap, orang Bani Israel semua suka. Tengok dia berada di kat mana-mana ramai. Dokek-dokek dengan dia. Apa cerita ni? Biarlah Harun ini jadi nabi bersama saya supaya kita boleh buat kerja. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ashdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ada satu ayat orang nak sebutnya sebenarnya dia duduklah dia punya ulan tapi kita tak faham juga. Ya. Tapi kalau bahasa lain, orang bahasa lain tak apa ya. Boleh juga Jadi salat itu menjadi lidah lancar dalam bercakapan dan hati penuh dengan hikmah dan mudah menghafal. Yang berikutnya, Allah pelihara kita daripada stru. Itu bahasa lama. Bahasa baru, musuh. Wa dzakara ba'du as-salihin min ahli al-kamal, adalah orang salih yang amalannya hebat. Anna li hadhihi as-salat du'a, tapi syaratnya baca doa. Selepas habis salat tasbih ini, baca doa selepasnya.
yud'a bihi ba'dahu wa huwa du'aul qutb. Doa ini namanya du'aul qutb. Kita akan buka semua kitab dan baca doa qutb ni bersama oleh kerana doa terlalu hebat. Kita baca Arab dan baca Melayu. Masya Allah. Sebab mujarrab. Walahu asrar. Dia ada rahsia-rahsia doa ini. Wa zuhurun wa anwarun wa barakat. Dialah adalah bertuah-bertuah ataupun berulihi hajat dan ada keberkatan dan ada rahsia-rahsia doa ini kalau buatnya selepas salat tasbih. Wa asrarun khafiyatun wa jaliyat, adalah dia punya kelebihan yang tersembunyi dan yang nyata. Wa jalbu manafi' wa daf'u madarat, tolak bala dan mendatangkan manfaat. Wa hiya min mujarrabatil akabir, bermakna dia ni perkara mujarrab. Itu sebab kita sekarang akan amalkan dengan ni, baca doa ini dalam bahasa Arab dan terjemahnya ke bahasa Malaysia. Mungkin tuan akan baca yang bahasa Melayu ni, ana baca Arabnya. Wa hadza ذكره الشيخ أحمد الغزالي إلى التي نفع الله به. doa ini saya baca ya, dipanggil doa al-qutb. Cuba cari dalam kitab anda, muka surah berapa? Doa qutb dalam bab salat tasbih. Di sini muka surat 126. Doa rijalul ghaib atau doa al-qutb yang bermula dengan Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik. Sudah jumpa? Muka surat berapa? 100 kosong. Banyak kitab. Sebab itu kitab oleh kerana banyak kelebihannya, banyak orang cetak. Maraqi Quran Kelantan, Syekh Fahmi. Okey. Tolong ya, tak apa, jawab amin saja. Tapi saya baca dia dalam Arab dengan terjemahkannya oleh Syekh Jannah atau Syekh Syekh Karim. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin. Kita doa ni mudah-mudahan walaupun kita belum salat tasbih lagi. Itu supaya mudah menyebutnya malam nanti. Kalau malam ni kita bukan nak belajar banyak, kita belajar sikit tapi amal. Malam ni kita akad nak salat tasbih, ya Rasulullah katakan jangan mati tak ada salat tasbih walaupun sekali. Bermakna kelebihan dan untungnya cukup besar. Kalau Rasulullah cakap jangan mati tak ada salat tasbih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil alamin. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik wa tamatimi wahdaniyatik وتمطام وحدانيتك وقوني بقوة سطوتي قدرتك حتى أخرج إلى فضاء سعة رحمتك وفي وجهي لمعان برق القرب من آثار رحمانيتك مرئيا بهيبتك عزيزا بعنايتك. يا الله اجعلني مبجلا معظما مكرما بتكريمك وتعظيمك وألبسني منك خلع العز والقبول وسهل لي مناهج الوصلة والوصول وتوجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبابك في دار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور اسمك هيبة تنقاد إلي القلوب والأرواح وتخضع لدي النفوس والأشباح. يا من زلت له الرقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الأكاسرة ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك. وادفع عني كيد الحاسدين وظلمات المعاندين وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين. اللهم أيد ظاهري في تحصيل مرضيك ونور قلبي وسري للاطلاع على مناهج مساعيك. Tu sebaru doa ini. Sebaru lagi. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد وردته على ثقة منك.
bagaimana saya kembali kosong sedangkan kami datang di tempat yang maha pemurah, maha mulia, yang maha berkuasa untuk memberi. Wa kaifa tu'isni min ata'ika wa qad amartani bidu'aik. Bagaimana saya tak boleh dapat hajat kami sedangkan engkau lah yang suruh kami meminta. Wa ha ana muqbilun alaika multaji'un ilaika ba'id baini wa baina a'da'i kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib wa akhtaf absarahum anni بنور قدسك وثبوت عزتك إنك أنت المعطي بجلائل النعم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بدني خزانة أرزاق الأبدان ولساني خزانة قلوب أهل الإيمان فارزقني لطائف التوحيد وخصائص التمجيد إنك أنت الله الحميد المجيد الفعال لما يريد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم آمين. Agak ni ya doa banyak sikit, tapi dalam bahasa Arab terlalu indah. Memanglah kita cuba terjemahnya, tapi tak akan keindahan sama dengan bahasa asal. Bermakna kita baca doa ini rasa lain. Jadi doa ini dipergunakan oleh Imam Ghazali, sudah wafat 1000 tahun, dia pakai doa ni. Jadi doa ini pakai mujarrab, ada faedahnya. Sekali lagi, apa faedah doa ini? Satu, menjauhkan musuh kita daripada kita, menjadi dia tak nampak kita. Tolak balak, datangkan manfaat. Hati terang, boleh faham perkara yang orang lain tak boleh fahamnya. Mudah menghafal, mudah ingat. Mujarrabat bermakna benda yang sudah. Mujarrab maksudnya benda yang sudah orang amalkan dan dapat hasilnya. Memberi kita istiqamah dalam amal yang salih. Memberi kita semangat untuk amalan yang baik. Istiqamah dengan bersemangat. Dua-dua ya. Mentenangkan hati kita. Menjadi lidah kita mudah untuk menyebut apa yang kita mahu. Hati kita terang. Tujibu taksiran aziman. Menundukkan hati dan ruh yang sekeliling kita. Nak apa lagi? Kita nak apa lagi sebenarnya dalam hidupan untuk mencari kebahagiaan? Salat tasbih menjadi saya kenal orang yang jaga salat tasbih tiap malam. Memalah lain daripada yang lain. Kita tak buat tiap malam. Orang tu buat tiap malam. Memalah lain. Orang dekat dulu saya di Negeri Sembilan. Saya campur sangat dengan orang. Dah tahu mereka salat ke tak salat. Mereka selalu cerita ke apa? Kita makan sama, kita selalu jumpa dekat surau. Jadi orang ini saya kenal. Hidupannya lain. Kambing dia lari. Tiba-tiba orang dah jumpa dia ambil, datang bagi dia. Allahu Akbar. Harta dia terjaga. Apa amalan kamu? Saya malah tasbih malam tak tinggal. Tiap malam. Tengok dia punya satu orang tua ya. Khalas masuk koma, masuk hospital, kalau bila khalas dah nak matilah. Hidup sampai sekarang. Cerita ini sebelum 25 tahun. Sebab amalan dia tak tinggal. Ada orang amal berpuluhan tahun di amalan yang sama. Salat tasbih, dia salawat ke atas Nabi, dia sudah zikir la ilaha illallah, dia sudah istighfar, dia orang ni witirnya, dia punya qiyamul lailnya, dia sedekahnya tiap hari Jumaat dia sedekah. Amalan yang istiqamah walaupun sedikit, Allah amat sayang dan suka. Doa orangnya mamalah tak ada halangan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar Tuan Haji Izzat ya? Okey, saya baca ya. Kalau ada salah, tolong tunjukkan. Boleh ke? Saya baca ya. Tapi memanglah dia lari sikit sebab anda baca dua-dua. Kemanisan yang ada dalam Arab tu tak dapat 100%. Ada, memanglah ada makna dia, memanglah orang yang hebat yang terjemah juga. Okey.
dengar oleh kerana orang kata hebat doa ini. Apa hebat macam mana? Sebab dalamnya ada pengakuan kita hamba. Dalamnya beriman dan yakin Allah yang maha berkuasa. Dalamnya rayuan, wahai Tuhan kami, masukkanlah daku ke dasar lautan keesaanmu dan di tengah lautan kesatuanmu, dan berkuatkan daku dengan kekuatan serbuan kudratmu sehingga aku dapat keluar ke berkarangan keluasan rahmatmu. Melainkan bahasa macam sastra. Macam ni, masukkanlah daku ke dasar laut. La ilaha illallah. Minta lemas dekat laut. Itu majaz. Itu majaz. Jadi sebab saya, kalau istilah tasawuf atau istilah tauhid, dia perlu syarah banyak. Sebab dia bahasa Arab yang mendalam. Istilah tu, kalau kita masalah al-wahdaniyah ghair al-wahidiyah ghair al-wahidiyah, al-wahdaniyah, al-wahidiyah. Tiga-tiga bermakna Tuhan yang Esa. Tapi tak sama. Kalau sama, kenapa tiga perkataan? Al-wahidiyah, al-wahidiyah, al-wahdaniyah. Tiga-tiga maksudnya Tuhan yang Esa. Jadi istilah. Jadi ini ada dalamnya istilah. Itulah cara Sidi Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Quran dan dalam zikir-zikir dan wirid-wiridnya. Ya. Jadi kita berhati-hati. Wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dasar lautan. Jangan berhenti dekat dasar lautan. Nak minta lemas dekat laut. Nak mati dah tu? Tak. Lautan keesaanmu dan di tengah-tengah lautan kesatuanmu, dan berkuatkanlah daku dengan kekuatanmu ya Allah, kekuatan kudratmu, sehingga aku dapat keluar ke berkarangan keluasan rahmatmu, dan pada mukaku timbul cahaya dan sinaran, dan mendekati kepadaku, mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Yang terhasil daripada kesan kemurahanmu. Bermakna ini perkara ini anugerah olehmu. Bukan saya masukkan elektrik volt 220 untuk bercahaya berlebih, habis mati. Ini cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, jadilah kami masyhur. Masyhur dengan apa? Suara sedap menyanyi. Masyhur dengan apa? Masyhur dengan kekayaan. Masyhur dengan apa? Tak. Semua itu tidak mahu. Dia mahu apa? Jadilah kami, anugerahlah kami kemasyhuran dengan kehebatanmu. Kehebatanmu. Berkasa dengan inayatmu. Disanjung, dibesar dan dimuliakan dengan kemuliaanmu. Dan kebesaranmu bakaikanlah daku bakaian kemuliaan dan penerimaan darimu ya Allah. Amin. Dan bermudahkanlah bagiku cara-cara berhubung dengan pencapaianku. Bakaikanlah daku mahkota kemuliaan dan kesopanan. Jinakkanlah di antaraku dan sekalian kekasihmu di dunia dan akhirat. Malaikat, jin, manusia. Kurniakanlah kepada daku daripada cahaya namamu. Bila sebut ya Allah, sudah ada cahaya, sudah ada sinaran, menjadi orang semua sudah jinak dengan saya, sudah sayang kepada kita. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kami kehebatan yang segala hati dan ruh menurut perintahku, dan sekalian jiwa dan lembaga tunduk kepadaku. Salat, doa selepas salat mustajab. Sudah makruh bila kita sambung salat dengan salat, mesti ada zikir atau kalam. Rasulullah SAW bagi kita tahu, jangan sambung salat dengan salat. Dalam salat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh terus bangun salat sunat. Salah. Ada orang nak cepat, Assalamualaikum Allah. Orang sedang zikir, sudah ada 10-20 orang salat sunat. Kalau tak ada, kalau ada hajat tak apa. Tapi selagi mana kita ada kelapangan, itu makruh. Tak boleh sambung salat dengan salat lain melainkan ada zikir atau kalam. Apa-apa kalam atau amalan. Bergerak, bangun, pergi tempat lain, masa bergerak tu dah sudah ada kelakuan, ya, boleh salat.
Tapi kalau Assalamualaikum, Allahu Akbar, sunat. Buat zikir salat Jumaat. Apa dia? Zikir 7. Fatihah 7 kali. Qul Allahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Empat perkara ini 7 kali. Kamu akan dilindungi daripada Jumaat ini sampai Jumaat akan datang. Tidak ada masalah. InsyaAllah. Mujarrab. Kalam ini dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Zikir Imam Ghazali ni. Ada orang berjumpa dengan dia. Dengan katakan, kamu dapat dari siapa? Malah Rasulullah tak cakap, buat ni. Dia katakan, saya dapat, nanti kamu akan dapat dari Rasulullah. Mana hadisnya? Sebab Imam Ghazali dapat dari Rasulullah. Memanglah betul? Tapi orang tu tidur, dia katakan, memalah saya yang bagi Ghazali zikir itu. Masya Allah. Dia datang dalam mimpi orang tu. Tapi kita tak boleh nak jadi wajib, fardu atau sunat. Ini mujarrabat. Mujarrab. Orang akan dapat perlindungan sampai minggu berikutnya. Yang mujarrabat, tak wajib, tak sunat. Orang nak amalkan, sila. Tak nak amalkan, tak payah. Wahai Tuhanku, yang sekalian leher pemerintah menghina diri baginya, dan segala tengkuk maharaja tunduk baginya. Tidak jalan melepaskan dan menyelamat diri daripadamu, melainkan kembali kepadamu, ya Allah. Tidak ada pertolongan melainkan denganmu, ya Allah. Tidak ada tempat berserah melainkan kepadamu, ya Allah. Bertahankanlah daku daripada segala tipu daya, bendingki kezaliman orang-orang yang digil, dan rahmatikanlah daku di bawah bumbungan arasy-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, berkuatkanlah diriku dalam memperolehi keredaan-Mu, ya Allah. Dan terangilah hati serta fikiranku, supaya nampak kaidah-kaidah pertolongan-Mu, ya Allah. Tuhanku, bagaimana aku keluar daripada pintu-Mu dengan tangan kosong daripadamu, sedangkan aku telah datang membawanya dengan menaruh harapan terhadap-Mu, ya Allah. Bagaimana Engkau kecewakan daku daripada pemberian-Mu, sedangkan Engkau menyuruh aku berdoa padamu, ya Allah. Ya Allah, sekarang aku datang menghadap-Mu dan berlindung padamu. Jauhikanlah antaraku dan sekalian musuhku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Sabarkan jaringan mereka terhadapku dan dengan cahaya kudus-Mu. Bermakna jauhkan keburukan mereka dengan cahaya kudus-Mu dan ketetapan kemuliaan-Mu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah pemberi segala nikmat yang limpah ruah dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang halal, baik dan berkhasiat yang meluas di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah badanku khazanah rezeki bagi segala tubuh badan, dan lidahku khazanah bagi segala hati ahli iman. Maka kurniakanlah kepadaku kemanisan tauhid dan keistimewaan kemuliaan. Sungguhnya Engkau adalah Allah yang maha terpuji lagi maha mulia, serta maha pencipta apa yang dikehendaki dengan rahmat-Mu sahaja. Kami berharap, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, semoga Allah bersalawat dan mengucap salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ahli keluarga dan para sahabatnya. Dan kata setengah ulama yang salih, siapa berhendak sesuatu hajat walaupun apa sahaja, nak jadi menteri, baca khas ni hari Jumaat. Nak jadi kaya walaupun tak makan kaya, walaupun apa saja hajatnya, sama ada hajat di dunia atau hajat di akhirat, sama ada hajat mendapat suatu manfaat atau menolak satu bala, maka hendaklah engkau rubahkan hajat-Mu di dalam hati. Bermakna kalau tak sebut pun, tapi doa ini, ya Allah, berilah hajat kami. Tak cakap, Tuhan tahu, Tuhan faham. Tak semesti kita cakap, ya Allah, nak kahwin budak tu yang mata dia hijau, yang rambutnya berang, yang hidungnya mancung. Tak payahlah cerita tu. Tuhan dah tahu apa yang kamu mahu. Wahai Tuhan kami, nak orang yang salih, yang kuat, gagah, duit banyak dan ada kereta. Gini sekalian. Apa iyalah detail sangat. Itu dalam hati. Allah dah tahu apa dalam. Rasulullah bagi kita larangan. Jangan tuntut
Bila ada hajat, saya nak rumah, dan rumah itu dekat sungai. Tiba-tiba dekat sungai selalu kena banjir. Kau yang minta. Begini minta, wahai Tuhan kami bagilah panjang umur. Panjang umur tapi tak boleh bangun. Anak semua mesti tunggu bila ayah ni jalan. La haulillah. Kalau nak minta betul, wahai Tuhan kami, berilah umur panjang dan berkatilah umur itu dalam sihat wal afiat, dalam beribadah kepadamu ya Allah. Sudah pukul 2. Cerita tak tamat, tapi kita akan sambunglah. Sebab doa ini banyaklah ceritanya, dan ada salat sunat seperti hajat, salat istikharah, salat tahajud, salat tolak bala, salat syukur, salat witir. Ini dalam bab salat ini kita habiskan ya dulu, walaupun dia tengah kitab. Kita sudah berhenti hari itu di wuduk kan? Tapi kita lombat sikit untuk beramal. Wuduk kita semua tahu. Ini salat sunat ini kita nak tiap-tiap malam. Ada salat hajat, ada salat syukur. Sebelum nak mula salat, taubat dulu. Merayu kepada Allah, kata, saya berdosa, mengaku saya salah, saya nak engkau ampunikan dosa kami. 2, syukur. Bukan hajat dulu. Itu kira nak beradab dengan Allah. Nak kesopanan kita masa syukuri apa yang ada baru minta lagi. Orang tak nampak apa yang ada. Dia nak saja. Nak saja. Mahu. Dia tak pernah menaku adalah nikmat. Dia selalu pandang yang tak ada, itu sebab hati tak terang. Tapi bila kita usalli raka'ataini sunnata syukri. Allah, sebelum nak apa-apa, dah sudah salat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat awabin, kemudian syukur. Syukur Allah bagi kita bangun untuk salat. Baru hajat, baru tolak bala, baru ini, baru itu. Maafkan kami kalau ada salah silap, kesalahan bahasa atau silap kata. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa panjang kita sudah baca. Kita ucapkan maaf kalau ada salah silap, dan syukran ke atas kesudian sabar menunggu Arab yang tak pandai ni celoteh ataupun dia bercakap dengan tuan-tuan yang fasih dan pandai. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.